Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Untuk e-learning sejarah hari ini, kita akan tengok kepada tajuk aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Empayar yang luas. Boleh rujuk buku teks muka surat 80. Kalau kita tengok, aspek kegemilangan ada 5 aspek. Okey, yang pertama ialah empayar yang luas, kedua ialah pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan, pengurusan perdagangan dan hubungan luar. Jadi, hari ini kita akan fokus kepada empayar yang luas. Apa maksud empayar? Empayar adalah kawasan yang diperluas mengandungi kumpulan beberapa bangsa dan negara yang diletakkan di bawah penguasaan satu kuasa berdaulat. Kalau kan dalam kes ni, kita tengok Empayar Melaka lah. Ya, okey. Dan kegemilangan empayar yang luas dapat dilihat daripada 3 aspek. Boleh rujuk buku teks. Yang pertama ialah cara pembentukan empayar. Yang kedua, kepentingan pembentukan empayar. Dan yang ketiga ialah pentadbiran empayar. Kita tengok subtopik yang pertama iaitu cara pembentukan empayar. Kita nak tengok macam mana Melaka membentuk empayar dia. Macam yang kita tahu, yang kita dah belajar sebelum ni, Melaka asalnya daripada satu perkampungan nelayan sahaja. Dan akhirnya berjaya membentuk menjadi satu empayar. So, kita nak tengok macam mana cara dia membentuk empayar dia. Ada 3 cara di sini. Yang pertama ialah penaklukan. Yang kedua ialah perkahwinan. Dan yang ketiga ialah dengan cara naungan. Kita tengok yang pertama, cara penaklukan. Penaklukan ni salah satu caranya adalah melalui peperangan lah. Ya. Apa tujuan penaklukan ni? Untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Melaka. Melaka asalnya adalah satu kerajaan yang kecil. Jadi tujuan dia menakluk kerajaan-kerajaan lain adalah untuk menjamin keselamatan dia. Supaya dia ada sokongan sekiranya apa-apa berlaku kepada Melaka. Antara kawasan taklukan Melaka, kalau kita tengok dekat Semenanjung Tanah Melayu, antara tempatnya Pahang, Terengganu dan Kelantan lah. Dan di Sumatera pula, contohnya Siak, Rokan, Kampar dan Rupat. Itu adalah dengan cara penaklukan. Cara pembentukan empayar yang kedua adalah cara perkahwinan. Siapa kahwin dengan siapa? Sultan Melaka dia kahwin dengan puteri raja kerajaan lain. Contoh kat sini kita tengok Sultan Mansur Shah dia berkahwin dengan puteri Raja Majapahit. So, apa faedahnya bila dia dapat melalui perkahwinan ni? Perkahwinan ni dapat mengukuhkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan dengan kerajaan lain. Apa faedah ni dekat Melaka? Sekiranya apa-apa berlaku pada Melaka, Melaka ada bantuan daripada kerajaan-kerajaan yang berhubung baik dengan Melaka. Ya, dan secara tak langsung dia meluaskanlah kekuasaan Melaka tu dengan negara atau kerajaan yang dia dah kahwin dengan puteri tadi tu. Contohnya dengan Majapahit kat sini. Okey. Kita tengok cara ketiga pula ialah cara naungan. Naungan ni dia tak sama dengan penaklukan. Kalau penaklukan, kerajaan Melaka berjaya ambil kerajaan atau kawasan tu. Tapi kalau naungan ni, kerajaan tu sendiri dengan rela hati bernaung di bawah Melaka. Siapa yang jadi raja kalau macam tu? Yang jadi raja kat kawasan naungan adalah Sultan Melaka yang akan pilih siapa raja dia nak letak dekat kawasan naungan dia. Contohnya ialah Linggar, Patani dan Kedah. So, kalau Kedah ni dia rela hati bernaung di bawah Melaka dan Sultan Melaka yang lantik raja. Siapa raja di Kedah? Seterusnya kita akan tengok kepentingan pembentukan empayar. Apa yang penting sangat pembentukan empayar ni? Dia penting daripada 4 segi. Yang pertama ialah politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial dan yang keempat agama. Kita tengok daripada segi politik. Pembentukan empayar dapat meluaskan wilayah dan jajahan takluk Melaka. Macam yang kita belajar sebelum ni lah, Melaka asalnya daripada
satu kerajaan yang kecil saja di perkampungan nelayan. Jadi dengan pembentukan empayar ni, dia dapat meluaskan wilayah-wilayah dia. Jadi semakin besar. Yang kedua, mengukuhkan hubungan. Sebagai contoh, yang kita tengok tadi melalui perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Raja Majapahit. Jadi secara tak langsung mengeratkan hubungan Melaka dengan Majapahit. Dan yang ketiga, menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam dan Majapahit. Untuk mengelakkan kerajaan-kerajaan ni daripada menyerang Melaka atau menakluki Melaka. Contoh dekat sini, dia dah buat hubungan baik dengan kerajaan Majapahit. Takkan kerajaan Majapahit nak serang dia pula kan? Jadi secara tak langsung menyekat pengaruh kuasa kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua ialah ekonomi. Kerajaan-kerajaan yang menjadi jajahan ataupun naungan kerajaan Melaka ni, diorang akan menghantar hadiah kepada kerajaan Melaka seperti ufti lah, seperti wang, emas, timah dan bantuan ketenteraan. Even kerajaan yang baik, yang ada hubungan baik, even melalui perkahwinan sekalipun, pun akan menghantar hadiah dan contoh kat sini bantuan ketenteraan. Jadi untung tak Melaka kat sini? Untung. Okey. Dan juga mendapat bekalan hasil pertanian, rempah ratus, biji timah untuk diperdagangkan di Melaka. Sebagai contoh, kerajaan atau kawasan naungan atau jajahan takluk ni, ada kerajaan yang akan bagi hasil pertanian sebagai contoh beras atau rempah ratus atau biji timah. Jadi Melaka menggunakan bekalan-bekalan ni untuk dijual, diperdagangkan di pusat perdagangan di Melaka, di Pelabuhan Melaka. Jadi secara tak langsung Melaka dapat untung lah. Jadi ini kepentingan daripada segi ekonomi. Yang ketiga, segi sosial, asimilasi. Asimilasi ni bermaksud percampuran. Dekat sini kita dapat tengok percampuran budaya tempatan dengan budaya dari Arab, Cina, India dan alam Melayu. Mana datang Arab, Cina, India ni semua ialah daripada Pelabuhan Melaka. Ya, dan ini dapat mewujudkan masyarakat majmuk. Ada mix lah, ada percampuran dengan Arab, Cina dan India. Dan yang keempat ialah kepentingan agama. Jadi kita tahu Melaka agamanya ialah agama Islam. Jadi bila ada pembentukan empayar ni dapat membantu usaha penyebaran Islam. Sebagai contoh dekat sini, Islam berjaya berkembang ke Pahang, Kelantan, Perak, Sumatera dan juga Patani. Okay, ini adalah kepentingan pembentukan empayar. Yang terakhir ialah pentadbiran empayar. Jadi pentadbiran empayar ni penting untuk menguruskan kawasan-kawasan jajahan ataupun naungan Melaka ni tadi. Okey, kita tahu empayar Melaka besar, banyak kawasan-kawasan. Tak bolehlah seorang je raja ataupun seorang je ketua untuk takbir banyak-banyak tu. Jadi Melaka memecahkan pentadbiran empayar, membahagikan kepada 3. Okey, yang pertama ialah pentadbiran pusat, sentral dia. Contoh macam Malaysia ni pusat dia dekat mana? Dekat ibu negeri lah kan, dekat Putrajaya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, pentadbiran pusat Melaka adalah di Melaka lah, di mana tempat Raja Melaka berada bersemayam. Okey, dan Raja ni dibantu oleh pembesar pusat. Okey, yang kedua ialah pentadbiran kawasan naungan. Kita dah belajar tadi kan, kawasan naungan. So apa kawasan naungan ni? Ialah kawasan yang mengakui Kesultanan atau Ketuanan Melaka. Dia rela dengan rela hati duduk bawah Melaka. Jadi dia akan hantar ufti atau hadiah dekat Melaka dan juga diketuai oleh pemerintah negeri tempatan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Maksudnya tak import daripada Melaka lah, kawasan dia sendiri. Kalau kita tengok contoh tadi, naungan ni contoh Kedah kan. Jadi pemerintah Kedah lah, pemerintah tempatan. Yang ketiga ialah pentadbiran kawasan jajahan, kawasan taklukan Melaka. Okey, dan ini diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. So Sultan Melaka akan lantik siapa dia nak letak dekat situ, kawasan jajahan dia. Okey. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita tengok aspek kegemilangan empayar yang luas. Jadi kita faham hari ini pembentukan empayar ni sebenarnya telah membantu Kesultanan Melayu Melaka untuk muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat di alam Melayu. Okey, jadi cikgu harap faham penerangan ringkas untuk topik ni.
Jangan lupa buat nota dan latihan yang cikgu dah bagi. Okey, semoga ilmu ni berkait dan awak dapat manfaat daripada ilmu hari ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih.